Alhamdulillah, sekali lagi kita ada himpunan besar di tempat ini. Tak lama dulu kita ada himpunan besar sempena pengisytiharan calon Kerbau yang dibuat di tengah hujan lebat di sini. Malam ini himpunan para peneroka dihadiri bersama oleh rakyat Pahang daripada semua kaum. Siang tadi di Jengka 19 kami ada program di sana, diiringi dengan lagu-lagu karaoke yang didendangkan oleh UMNO Keparat yang mengganggu program kita. Tapi kadang-kadang lagu yang dipasang itu terganggu juga saya memberi ucapan. Di antaranya lagu yang saya minati. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kita akan menghadapi pilihan raya begitu dekat. Setengah-setengah berpandangan pilihan raya mungkin di sekitar Julai. Ada yang mengatakan bulan 11. Ada yang mengatakan awal tahun depan. Artinya ianya dekat. Himpunan kita pada malam ini, kita nampak masyarakat semakin nak pilihan raya, dan semakin dekat dengan pilihan raya, semakin dekat kita dengan Putrajaya. Hadirin yang dihormati sekalian, kita lihat sekarang ini di Malaysia kita masuk tahap yang ketiga. Bagi UMNO Perikatan, mereka menghadapi pembangkang sebelum merdeka atau selepas merdeka. Bila mereka nak ambil tindakan kepada pembangkang, mereka tuduh dulu pembangkang itu terlibat dengan komunis. Komunis dijadikan punching bag, sasaran. Misalnya bila mereka nak menangkap Ustaz Abu Bakar Al-Baqir, pengasas Hizbul Muslimin, mereka tuduh dulu, yaitu Ustaz Abu Bakar Al-Baqir ada hubungan dengan komunis. Baru ditangkap, dibuang ke Pulau Jerjak. Bila mereka nak tangkap Ahmad Bustamam, dia tuduh dulu Ahmad Bustamam ada hubungan dengan komunis. Bila dia nak tangkap Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, dituduh dahulu, ini kerja SB yang diarahkan oleh UMNO, yaitu Dr. Burhanuddin pernah bertemu dengan pemimpin komunis di luar negara. Bila ada tuduhan komunis, barulah ditangkap pemimpin itu. Bila pelajar Universiti Melaya berdemonstrasi membela rakyat Baling yang miskin, getah waktu itu 25 sen sekilo. Ada rakyat Baling dalam kelaparan, bangun mahasiswa berdemonstrasi. Di antaranya saudara Kamaruzaman Yaakob. Sebelum tangkap mereka ini dituduh dulu mereka terlibat dengan komunis. Pekerja-pekerja MAS menuntut kenaikan gaji. Sebelum ditangkap mereka di bawah ISA, dituduh dulu mereka ini terlibat dengan komunis. Komunis menjadi sasaran. Tahun 89 perjanjian, tanda tangan perjanjian damai dengan komunis. Komunis meletak senjata. Ancaman komunis tak ada lagi di Malaysia. Oleh itu, kerajaan Barisan Nasional kalau nak tangkap penentang, tidak lagi dituduh komunis. Sekarang ini kalau siapa saja, dia kata dia pernah bertemu dengan Osama bin Laden, tak sempat balik rumah. Ataupun pasal yang kedua,
mereka yang ucapan mereka berbahaya keselamatan negara, menyebabkan pelabur asing tak datang. Isu selepasnya ialah isu ekonomi. Tunjuk perasaan berlaluran di Kuala Lumpur, menjejaskan ekonomi, lalu mereka ditahan di bawah ISA. Ekonomi dan pembangunan menjadi sandaran kedua pihak UMNO Barisan Nasional untuk menahan para penentang. Anwar Ibrahim aktivitinya dianggap boleh menjejaskan ekonomi. Oleh itu, dia perlu ditangkap dan ditahan di bawah ISA. Begitulah juga yang lain-lainnya. Artinya isu ekonomi dan pembangunan selepas itu. Hadirin sekalian, selepas pilihan raya 2008, isu ekonomi, isu pembangunan tak dapat digunakan lagi. Kalau dulu mereka mengatakan, kalau BN kalah, tak ada pembangunan. BN kalah, pelabur asing tak datang. Mana dia rakyat kita nak bekerja? Orang perempuan cukup takut. Kalau kilang-kilang ditutup, anak nak bekerja di mana? Oleh itu berlakulah dalam masyarakat kita, si lelaki mengundi pembangkang, mengundi pas, perempuan mengundi daging. Takut kalau kalah BN, pembangunan tak ada. Mereka sinonimkan pembangunan dengan UMNO, pembangunan dengan BN. Adanya pembangunan kerana adanya UMNO. Adanya UMNO adalah pembangunan. Tak ada UMNO, tak ada pembangunan. Ini dimasuk dalam kepala otak orang lebih 50 tahun. Hadirin sekalian, isu ini masih laku di kampung. Dalam pilihan raya kecil di Kerbau, di kampung Lipat Kajang, ada lagi penceramah UMNO. Dia ceramah kepada orang tua-tua, dia kata, tunjukkan mana satu sekolah yang PAS buat. Mana dia balai polis yang DAP buat. Mana dia hospital yang keadilan buat. Siapa buat ini semua tuan-tuan? UMNO. Orang kampung jawab begitu. Artinya di Lipat Kajang, isu ini masih laku. Tapi isu macam ini laku atau tidak di Kuala Lumpur, di Petaling Jaya, di Shah Alam, di Ipoh. Kalau tanya di sana, Putrajaya yang indah itu, siapa yang buat? Indonesia. Siapa yang buat jalan raya yang lebar ini? Bangladesh. Orang tahu, uang rakyat. Maka hadirin sekalian, isu pembangunan tak laku lagi. Tambahan pula, laporan MITI Kementerian Antarabangsa dan Industri melaporkan tahun lepas pelabur asing paling tinggi masuk ke Malaysia, nombor 1 jatuh ke Pulau Pinang. Pulau Pinang Pakatan Rakyat Merintah ke Barisan? Oi. Pakatan Rakyat ke BN? Artinya bila BN kalah, pelabur asing datang ke tidak? Ini apa yang peneroka itu tak arti lagi? Negeri yang kedua, pelabur asing paling tinggi masuk ke Selangor. Selangor siapa memerintah cek? BN ke Pakatan. Negeri yang ketiga, pelabur asing paling tinggi masuk ke Kedah. Kedah siapa memerintah? UMNO. Hadirin sekalian, isu pembangunan mereka dah tak boleh bawa dah. Rakyat bandar sudah faham, rakyat luar bandar mula faham. Begitulah juga di sudut menjaga keuangan supaya tidak bocor, kurang rasuah. Jabatan Audit Negara meletakkan negeri yang terbaik, mentadbir keuangan, nombor 1 jatuh ke Pulau Pinang. Siapa mengendal?
yang terburuk sekali mentadbir keuangan ialah PAN. Siapa memerintahnya? Hadirin sekalian, laporan-laporan ini bukan laporan Anwar Ibrahim, bukan laporan Ustaz Hadi, bukan laporan Lingkit Siang. Ini laporan Jabatan Audit Negara, laporan MITI mendedahkan hal itu. Oleh itu, bagi UMNO dan Barisan Nasional untuk kekal berkuasa, tak ada isu lain yang mereka boleh main, hanyalah isu perkauman.